Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali kita bersiaran di urut dari Facebook Smart IQ Call Center dalam rancangan kita, rancangan Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Tuan-tuan, apa kabar pada pagi ini? Apa kabar pada petang dan malam ini? Apa kabar pada seluruh hari ini, tuan-tuan dan puan? Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati kita, Allah mengganjarkan kita dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan, kita bersama-sama sebentar lagi insya-Allah dalam program Tadabbur Al-Quran bersama saya untuk kita mengupas ayat surah Al-Mulk bermula pada ayat yang ke-20. Kita mungkin ada 2 atau 3 siri lagi untuk menamatkan surah Al-Mulk, tuan-tuan dan puan. Kerana kita ada perubahan waktu pada ataupun perubahan jadual seluruh program-program di Smart IQ Call Center pada bulan Julai ini insya-Allah. Alhamdulillah hari ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Taala Allah dapat membersuakan ataupun mempertemukan kita pada hari ini. Okey, baik, kita boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ia memberi salam kepada kita. Barakallahu fikum, insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puan-puan, kita akan mentadabbur surah Al-Mulk sebentar lagi jam 10, bukan dalam 5 minit 10 minit lagi, tuan-tuan dan puan. Kemudian insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jam 11 kita akan bersama Ustazah Syarul Hanina binti Muhammad Saleh. Dalam program kita itu mudah hafal Al-Quran, dan dalam program tersebut kita menghafaz Al-Quran secara live dan direct dengan Ustazah Syarul. Sekurang-kurang tuan-tuan mana nak tahu kita boleh hafal surah Al-Mulk kan. Jadi malam-malam kita bacalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk disebut sebagai surah Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah, surah yang dapat mencegah dan menahan daripada azab siksaan kubur. Ia telah dinyatakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya al-mani'ah al-munjiyah, penghalang ataupun pembentin daripada azab kubur. Kan kita ni takut nak mati sebab tak tahu dalam kubur macam mana kan. Jadi ada option yang kita boleh lakukan sebagai bekalan kita, sebagai suatu persiapan kita, iaitu dengan kita membaca surah Al-Mulk di malam hari. Apa kiranya kalau kita nak baca surah Al-Mulk, kita juga menghafal surah Al-Mulk perlahan-lahan insya-Allah. Okey, kita dah masuk ayat yang 14, saya tak ingat lah Ustaz Syarul. Kita menghafaz jam 11 sebentar nanti insya-Allah. Kemudian 11:20, 11:30 selepas tamat daripada hafazan, kita akan terus untuk mempelajari tajwid Al-Quran insya-Allah. Bersama kami di dalam program kami, itu program Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Sama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin sekalian, jom tuan-tuan dan puan kita berehat seketika sebelum kita bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan sebuah dendangan untuk menghiburkan jiwa. Hal laka sirrun indallah. Hal laka sirrun indallah. Okey, tuan-tuan silakan bersama kami hanya di Idha'atul Quran Karim min Smart IQ. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita di ruang udara di Facebook Smart IQ Quranic Center. Kita di dalam rancangan yang dibawakan dan ditajakan oleh Hafazan Online, iaitu rancangan kita rancangan Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Kota Penerang Bahasa Melayu ialah radio dan siaran Al-Quranul Karim dari Smart IQ Quranic Center yang dibawakan ditajakan oleh hafazanonline.com. Tuan-tuan, mudah-mudahan pada hari ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom, insya-Allah kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita dah pukul sekarang ni dah 10 minit telah berlalu celoteh dan juga jadi dan juga kita punya rancangan ini. Tuan-tuan dan puan boleh share dan tag rakan-rakan kita untuk bersama-sama kalau tuan-tuan dan puan rasa rancangan ini bermanfaat untuk anda. Kita sampaikan ilmu-ilmu secara santai dalam bentuk yang relax pada hari ini. Jadi tak heavy lah, kita macam santai sembang kan. Jadi itu konsep yang dibawa oleh radio Al-Quran Smart IQ, Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ, seperti ada di sini tuan-tuan dan puan. Tengok, Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Okey tuan-tuan dan puan, kita menjalankan secara santai. Mudah-mudahan insya-Allah lah santai tapi sampai. Okey, santai bukan membantai-bantai, tapi santai sampai ke depan kita insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan muslimat sekalian. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang boleh komen kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan saya doakan anda yang komen dan juga meng-share ataupun mengongsikan siaran ini pada rakan-rakan anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, jom sama-sama kita melihat apakah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Di mana tajuk kita akan membicarakan tentang surah Al-Mulk. Kalau semalam kita bicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang golongan-golongan yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menceritakan juga bagaimana kalau mereka tidak yakin dengan akhirat, bagaimana dengan dunia yang Allah telah cipta dan nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah menyatakan bahawa bagaimana kamu lihat burung itu boleh terbang, kan kamu tak sangka boleh terbang, tapi Allah bagi dia boleh terbang. Jadi benda yang tak boleh difikir oleh manusia dapat dijadikan oleh Allah. Apatah lagi apa yang Allah menceritakan tentang hari kiamat yang mungkin mereka tidak merasakan, mereka tidak tahu, dan ianya akan benar-benar terjadi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan masuk pada hari ini surah Al-Mulk. Kita akan memulakan pada ayat yang ke-20 dan seterusnya insya-Allah. Okey, kita mula ayat yang ke-20 dan seterusnya.
untuk bergantung pada masa kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Di ayat 20 mana Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Okey, sekejap cari mana tangan. Tangan di mana pula dah? Okey. Sekali lagi kita ulang. Kita tunjuk dengan tangan ni. Jari. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Jadi kita ambil dua ayat ni dulu sebab dia ada persamaan, ya kan? Amman, adakah? Ini satu persoalan yang kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan satu persoalan pada kita. Soalan ni bukan nak suruh jawab. Ada soalan-soalan adalah untuk memberi tanda besar kebesaran Allah. Ada tanda untuk ada soalan yang Allah bagi memberi tanda kelemahan manusia, kan? Ada soalan yang Allah membentuk penghinaan kepada mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada soalan yang Allah tanyakan sebagai menandakan manusia tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kamu tahu apa kami buat kepada tentera Ad, kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Allah tanya soalan-soalan contoh begitulah. Jadi dalam ayat ni, ayat 20, ayat 21, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Allah Ta'ala menyatakan, adakah sesiapa dengan kamu, ada tak dengan kamu, kan, yang boleh menjadi huwa jundul lakum, yang boleh menjadi tentera pada kamu, kan? Jundul ni ialah tentera. Tentera ni ataupun geng kamu lah. Kalau kita nak bagi bahasa mudah, bagi faham, ada tak siapa-siapa geng kamu? Okey, geng ni mungkin tak kuat, gangster pun tak kuat, tapi tentera yang boleh lawan balik Allah Ta'ala ni, yang boleh selamatkan kamu, yang surukum boleh menyelamatkan kamu, nasrun boleh menolong kamu, yang surukum min dunir rahman, melainkan Allah yang sifatnya tu ialah sangat penyayang. Allah yang sifatnya sangat penyayang. Ada tak? Kan, sangat pemurah, Ar-Rahman, pemurah. Nah, ada dari kamu, ada siapa-siapa boleh tolong nak bila kami nak humban dalam api neraka? Kami nak tahu depa, nak baling depa masuk dalam api neraka, nak lempak. Orang Kedah panggil lempak tauk. Tauk dan lempak, baling tu sama. Nak tauk depa, nak lempak depa, nak baling depa masuk ke neraka ataupun nak bagi depa kena azab neraka. Ada tak geng kamu yang dulu kat tolong kamu tu? Tentera-tentera yang duk lawan Nabi itu dulu, ada tak mereka boleh tolong kamu? Tapi jangan panggil Allah min dunir rahman, jangan panggil Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Jangan panggil innal kafiruna illa fi ghurur, dan orang kafir ketika itu illa fi ghurur, sesungguhnya orang kafir tidak ada yang melainkan mereka itu fi ghurur. Ghurur ni adalah terpedaya, ditipu. Kan, lepas tu kalau kita dalam bab fiqh, kita mengaji fiqh al-bai', apa ni, jual beli, ada gharar, ghain roro samalah. Gharar ni adalah jualan yang ada unsur penipuan. Baik gharar, contoh ni beli tu, saya beli burung ada duduk terbang tu, burung tu terbang, tak tahu dia dapat tak dapat, itu bai'un bil gharar, jual beli dengan cara tipu, mana boleh. Jadi illa fi ghurur sama juga dalam keadaan tipu daya, kamu terpedaya. Innal kafiruna illa fi ghurur, dan sesungguhnya orang kafir itulah keadaan terpedaya. Masa dunia dia semua nak tolong mereka diperdayakan dengan pembesar-pembesar mereka, diperdaya dengan pemimpin mereka, diperdaya dengan orang-orang kanan mereka yang menipu, yang bodek mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila mak akhirat, tak apalah kamu nak sembah sangat Tuhan, minta Tuhan kamu bawa mai. Mana Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan pokok, Tuhan matahari, Tuhan bulan kamu, Tuhan yang kamu sembah di dunia bukan Allah Ta'ala. Kamu sembah pokok, kamu sembah batu, kamu sembah bulan, kamu sembah matahari, sedangkan semua itu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu panggillah mereka untuk mereka ini membantu kamu. Kalaulah mereka itu tentera kamu, kalaulah mereka itu boleh menolong kamu, panggillah batu-batu yang kamu sembah untuk bantu dan tolong kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah menghina mereka, benda yang mereka tak boleh buat. Tuan-tuan, suruh buat benda tak boleh buat ni ialah satu bentuk penghinaan kepada kita. Kepada siapa? Bukan kepada kita, kepada orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Macam mak kita, naik, jatuh teriak kan. Dia naik pokok, jatuh teriak. Tadi mak kita jangan naik, dia nak naik juga, jangan naik. Dia nak naik juga, dia naik. Dia naik, boom, jatuh. Mak kita, naik. Jadi dia suruh naik tu bukan suruh naik sungguh. Bukan mak nak suruh naik sungguh. Dia satu bentuk macam satu bentuk kita perli, bahasa kita perli. Keperlian. Naik. Tadi mak suruh turun, tak mau turun, nak naik sengah naik. Mak dah kata dah pokok tu bahaya lincin. Kalau dalam bahasa akhirat ni kita kata apa? Allah kata dah, aku hantar dah Nabi, hantar kamu, jangan buat macam ni sebab nanti boleh masuk neraka. Nak masuk juga. Masuk. Kan, panggil semua pembesar-pembesar kau. Panggil hak Tuhan kamu sembah lu. Aku tu jangan sembah tok kong, jangan sembah batu, jangan sembah berhala. Nak sembah juga, panggil lepas mai tolong. Begitu ibarat yang kalau saya boleh katakan tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan persoalan kepada mereka untuk mana dia pemimpin-pemimpin hampa dulu yang nak tolong hampa, yang berjanji berikhlas setia semati ni, yang nak tolong sampai hari akhirat. Mana dia? Panggil. Masa itu barulah orang kafir dia rasa, ya Allah, aku kena tipu sungguh. Urut. Masa mereka tertipu, sungguh-sungguh terperdaya, sungguh-sungguh kena tipu. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan, kita jangan tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Jadi kalau ada orang jaga kata, Allah tak nanti lu, jangan semayang relax lu, Allah tak semayang apa ni, sabar Ustaz, boleh qada, nanti kita qada lah. Ni tengok cerita Hindustan ni best kan, semayang sekali boleh qada, Hindustan sekali tak ada dah, tumpang free ni, sempena dengan perayaan, sempena dengan hari cuti ni, ada filem-filem yang ditayangkan, baru saja masuk dalam wayang. Alah duk lah Sat. Tak apa, nanti bila akhirat kelak, bila kena azab neraka, panggil dia. Imai tolong sang, sebab hang lah aku tak semayang. Dapat sebab hang aku tak semayang, kau tengok TV, imai tolong aku. Dia pun tak boleh tolong. Masa apa kita rasa? Kita rasa, hang tipu aku sampai hati di dunia lah, kita nak tolong aku, nak bantu aku. Begitulah ibaratnya di hari akhirat kelak, kita akan merasa dunia ini banyak penipuan, pendustaan, penipuan yang berlaku kepada kita, dan ketika itu kita dah tidak boleh untuk kembali untuk mendapat kembali pahala ataupun ganjaran yang telah pun kita tinggalkan semasa di dunia dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kena tipu tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan okey ya? Okey, tuan-tuan komen okey di bawah. Tuan-tuan kalau okey, kalau faham, boleh komen di bawah. Okey. Okey, sebab takut-takut tulis bawah, saya tak nak kena tipu dengan dunia. Okey, lagi bagus gitu. Kita buat ikrar, saya tak nak kena tipu dengan dunia. Okey, baik. Ayat yang ke-21 pula. Okey, ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Allah Subhanahu Wa Taala ni sebab tahu mereka yang ingkar pada Allah ni sebab mereka ada kepentingan hasil dunia. Apa hasil dunia? Mungkin hasil dari sudut pengikut, hasil sudut rezeki mereka, kekayaan mereka, tanah mereka, apa berkaitan dengan dunia lah. Mereka tu ada mungkin kita boleh kata konflik interest ataupun profit interest, mungkinlah kita kata ayat zaman kita ni. Ada keuntungan yang dia nakkan keuntungan tersebut, keuntungan dunia berbentuk keduniaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka, siapakah yang dapat bagi rezeki yang kamu? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang dapat bagi duit pada kamu kalau aku stop duit tu? Siapa yang dapat rezeki pada kamu kalau aku buat main Covid? Okey, ni tuan-tuan, kita ni ayat yang saya bagi tuan-tuan faham lah. Kalau main Covid dulu kita ni belakang ni, menjual jual dengan harga yang tak patut, kemudian tak layan pula, tak layan tetamu, jual mahal, bukan jual mahal, jual harga mahal, jual mahal ni pangai ni jual mahal, sombong. Sombong dengan rezeki Allah, dan suka sombong rezeki Allah. Tetapi kalau Allah in amsaka rizqa, Allah sekat rezeki kamu, Allah tanya, siapa nak bagi rezeki kalau Allah sekat? Allah sekat ni banyak cara Allah boleh sekat. Tengok pandemik Covid, kita tengoklah ramai peniaga-peniaga KS dah bungkus gulung tikar. Okey. Bukan kita nak kata soal gulung tikar, kita nak sebut kata kalau Allah tahan rezeki kita habis, tuan-tuan. Masa banjir di Kelantan dulu tahun, saya ingat tahun berapa, tahun 2000 plus kan, banjir Kelantan, ada satu misi bantuan yang dihantar tuan-tuan dan puan-puan. Itulah hantar sebagai di rumah orang kaya, tuan-tuan, orang kaya. Ni orang kaya, kita tak cerita siapa, tak apa. Rumah besar, kereta besar, brand-brand ni kereta mahal lah, Mercedes, BMW. Masa berhantar, ni real story tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita betul, ini bukan cerita saya copy pada orang lain.
Kan bila sampai-sampai nak pergi bantuan, kan masa tu di Kelantan banjir sampai menghanyutkan kereta, bumbung rumah hapus, tak ada nampak apa-apa kan. Kira banjir punya tinggi punya banjir tu sampai hapus rumah. Sampai ada yang nak kena naik di bukit dan sebagainya. Maka ada sebuah rumah, tuan-tuan dan puan-puan, rumah ni rumah orang kaya dulu sampai dia tak berdunia dengan orang. Masjid tak pi, surau tak pi, dunia tak berdunia dengan orang. Dia sombong. Istilah orang kampung tu sombong lah. Kan, sombong. Tak berdunia dengan orang langsung. Orang kaya, kereta banyak biji. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mai waktu banjir di Kelantan masa tu, kereta dia habis dihanyutkan, masuk hutang ke sungai saya tak pastilah, tapi dihanyutkan lah istilah dia, dihanyutkan. Rumah pun tenggelam, habis semua kelengkapan yang mahal, perabot-perabot. Tak apa lagi tuan-tuan, masalah dia tak ada makanan. Kan masa tu kan orang nak masuk Kelantan pun susah masa tu. Maka ketika itu tuan-tuan datanglah misi bantuan daripada Kedah. Pergi misi bantuan bawa lori, masa tu lori kecil je, bawa makanan-makanan kering supaya dapat memberi bantuan makanan segera. Tuan-tuan dan puan-puan, kan masa duduk dengan orang kampung tu, atau ketua, bila orang kampung taklah ketua sangat, tapi dia orang yang ada apa, kira bermasyarakat orang kampung kan. Dia kata, ustaz tengok ustaz ni pengajaran ustaz kan, waktu masa senang dulu tak dunia dengan orang, tapi waktu susah dialah orang pertama yang main berebut je, istilah berebut dengan orang ramai untuk ambil bantuan makanan kering. Sebab dah tak nak makanan dah masa tu. Maksudnya bila Allah nak jadikan satu perkara rezeki itu ditarik oleh Allah Ta'ala, sat ya. Allah main banjir habis, Allah main kilat guru habis, Allah buat main COVID habis, Allah buat main apa, Allah boleh buat apa ikut suka Allah tanpa perlu minta izin dan juga minta pandangan manusia. Jadi Allah kata kan, siapa yang boleh bagi rezeki pada kamu sekiranya aku stop rezeki kamu ini. Ballaju fi utuwi wa nufur, bahkan mereka terus kekal dalam keadaan sombong serta melarikan diri daripada kebenaran. Nufur, nafara ni nafar, lari. No? Jadi mereka terusnya sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, maka mereka tak nak juga, kan mereka tak nak, mereka dia ingkar, orang ingkar ni tuan-tuan dan puan-puan, no? Mereka sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 22, faman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawina ala siratal mustaqim. Ini contoh orang jalan pula, no? Jadi dalam ayat 22, maka adakah orang yang berjalan di muka bumi yang menundukkan pandangannya itu kan lebih baik daripada mendapat pedoman, atau ke orang berjalan tegak lurus atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 22. Maka Allah membuat dua perbandingan dua jenis manusia. Ayat 22 ni mengikut pandangan daripada pengarang tafsir Al-Munir. Dia mengatakan, cuba kamu lihat keadaan orang mukmin dan orang kafir. Diumpamakan dua keadaan, mukmin dan kafir. Mereka diumpamakan orang yang berjalan di atas muka bumi, selalu tersadung dan berjalan membongkok di kehadapan yang tidak stabil. Ia tidak tahu menyusun langkah perjalanan, bagaimana ia harus pergi ke hadapan dalam keadaan dia keliru, sesat dan bingung. Apakah orang seperti ini mendapat hidayat daripada orang beriman diumpamakan berjalan lurus, seimbang dan stabil? No? Jadi tuan-tuan mampu dalam ayat ni, ayat afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawina ala siratal mustaqim, adakah sama dengan orang yang berjalan dengan keadaan dia terhad, dia membongkok, dia terhad, mukibban ala wajhi, maksudnya kepala dia tunduk ke bawah kan, maksudnya dia, bila orang yang ini signal kepada orang yang nampak terhad. Bila tunduk bawah, nampak depan tak nampak, bila tak nampak dia belah lah tiang, dia belah lah lampu, dia belah apa saja, benda yang haram dia belah, benda yang syubhah dia belah, benda apa Allah tak bagi dia belah, pasal dia tak nampak secara jelas dunia dulu. Berbanding dengan amma yamshi sawina ala siratal mustaqim, ya, mereka yang berjalan dengan jalan yang lurus dan tegak dan lurus, sawiyan kan, ala siratal tegak dalam keadaan jalan yang lurus, dia nampak depan, nampak yang mana halal yang mana haram. Ini orang mukmin, ini orang yang bukan mukmin. Jadi Allah memperbandingkan dua keadaan yang tidak stabil, yang tidak sama di antara mukmin dan bukan mukmin. Orang mukmin dia akan nampak apakah petunjuk dan hidayah Allah, kan? Ala siratal mustaqim, ila hidayah. Ahda aman, yang paling, yang lebih diberi hidayah. Ahda, yang lebih, yang paling diberi hidayah daripada orang yang berjalan di jalan yang lurus. Maksud ini sini Allah mencatatkan tentang hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah, dia nampak jalan itu adalah jalan hidayah yang membawa petunjuk ke syurga Allah. Hidayah ni lawannya sesat, dolal. Hidayah, petunjuk lawannya ad-dolal, sesat. Sesat ni bukan sesat perjalanan, sesat mendapat hidayah Allah. Sebab tu lawan hidayah ni sesat. Nah, dolalin mubin, dolalin kabir, dalam surah kita baca surah Al-Waqi'ah kan. Dia ada dolal mubin, dolal sesat yang nyata, dolal kabir sesat yang besar, kan? Jadi lawan pada al-hidayah ialah sesat.
Jadi disebut sesat-sesat ni, kita ni ajaran sesat ialah ajaran yang menyimpang daripada hidayah Allah. Bukan sesat ni dia tak jumpa jalan nak pergi ke Kuala Lumpur, nak pergi ke Johor, nak pergi ke Kedah. Bukan, dia tak jumpa jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimat sekalian, kita kena minta hidayah pada Allah. Contoh, kita minta pagi-pagi subuh, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan hidayah kepada kami apa yang telah kau berikan hidayah pada orang lain. Kalau kita minta hidayah setiap pagi kan, kalau main subuh baca doa qunut tuan-tuan. Kalau tak baca doa qunut nak baca macam mana? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kita minta hidayah pada Allah. Bahkan dalam awal surah yang awal, surah Baqarah, antara ayat yang awal pun Allah berbicara tentang hidayah. Allah kata apa? Allah kata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hudan, memberi petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Hidayah lagi, minta hidayah. Kita baca rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni warfa'ni wahdini wahdini. Minta lagi masa kita duduk tahiyat, kita duduk atau sujud tu, kita minta hidayah lagi. Jadi kita hidup kena minta hidayah, petunjuk daripada Allah. Pertama, minta petunjuk direct kepada Allah. Yang kedua, minta petunjuk agar Allah memberi petunjuk untuk kita membuat keputusan yang betul mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk pada Allah. Jadi orang yang mendapat petunjuk takkan sama dengan orang yang tak dapat petunjuk. Dia bukan soal kekayaan, bukan soal pemilikan harta, tapi soal siapakah di kalangan kita yang banyak mendapat petunjuk kepada Allah. Kan yang lebih mendapat hidayah kan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak supaya kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan hidayah ini kekal selama-lamanya insya-Allah. Dan Ramadan muslim-muslimat sekalian, kita stop dekat ayat 22, esok kita sambung sampai ayat 26 esok insya-Allah. Ada esok kalau sempat ayat 56 atau 27, tengok keadaan. Kalau ikut fasa ni kita sesuai sampai ayat 27. Sebab fasa kita bincang ini adalah fasa di mana Allah menyilar, Allah mempeli, Allah menghina kaum musyrikin yang kerana mereka itu menyembah berhala, dan dia mengisbatkan, Allah menetapkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Jadi Allah menceritakan tentang kelemahan manusia ni. Manusia kelemahan manusia. Jadi manusia nak tabik dada apa? Yang dia ugut Nabi ni, kata mana ada kiamat? Kalau ada, buat main tunjuk lah ni. Maka Allah bawa main, hang jangan minta. Nanti bila hang jadi satu ketika nanti bila main kiamat, muka hang jadi legam, muka hang jadi hitam, hang takut. Di dunia dia pun dah nampak dah. Allah tu dia buat kiamat, Allah tu juga buat dunia sekarang. Kalau sekarang dunia Allah boleh buat, takkan Allah tak boleh buat akhirat? Takkan hak tu pun hampa tak boleh fikir? Yang nak buat akhirat tu Allah tu juga, nak buat dunia pun Allah tu juga. Jadi takkan hantu tak boleh fikir? Dunia ni pun Allah boleh buat. Allah boleh buat bumi dihampar, ada bintang, turunkan rezeki kan. Kemudian Allah SWT bagikan kesenangan. Jadi Allah buat dunia tu boleh nampak dengan mata kamu dan nikmati. Kenapa kamu tak boleh beriman dengan Allah juga yang buat akhirat? Jadi setiap manusia ni bila dah senang, dia lupa dah daratan, dia lupa dah siapa Allah, siapa yang mencipta dia, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan kita habis ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ayat 3, 24, 25, 26 insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak di atas tuan-tuan dan puan-puan, komitmen tuan-tuan dan puan-puan bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Bahim hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam rancangan kita, rancangan Idha'atul Quranul Karim min Smart yang IQ. dibawa kepada anda oleh hafazanonline.com, Smart IQ Quranic Center. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan bicara santai kita pada hari ini mendapat manfaat dan Allah berikan hidayah ganjaran kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan begitu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan berterusan kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita sekarang itu saja pertemuan kita pada hari ini dalam radio Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan anda dengan hiburan pendidik jiwa insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak kerana kesetiaan anda bersama kami di radio Idha'atul Quranul Karim. InsyaAllah 11 jam 11 nanti jangan lupa anda akan bersama Ustaz Syarul untuk hafazan mudahnya hafaz Al-Quran dan juga rancangan betul tajwid betul insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih. Sekian, kita berhibur dahulu kan tuan-tuan, dan kita akan take off nanti pukul 11 dia akan masuk notification yang lain dalam Facebook kita ini untuk radio kita insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي